Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulih amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, saya mulakan nazir masjid. Kalau wilayah daripada pengurusi nazir masjid Al-Mujahidin yang saya kasihi, imam yang bertugas dan barisan imam, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa masjid ini, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini diizinkan Allah untuk kita dapat bersama lagi, dan maka saya pun berhasrat untuk menyambung kepada apa yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, iaitu dalam bab ikhlas, akhlak Rasulullah, daripada kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya memulakan sambungan ini, sukalah saya kalau kebetulan semalam saya baca hadis ni. Jadi sukalah saya nak berkongsi hadis ni. Alhamdulillah. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Uqbah yang menyatakan, saya ringkaskan hadis ini panjang. Rasulullah SAW, para sahabat sedang berkumpul di masjid Sembah Ahmad Maghrib. Rasulullah pun masuk. Lalu Rasulullah kata, sukakah kamu kalau aku suruh kamu pergi ke, kalau kamu pergi ke, kalau kamu pergi ke pasar Aqib, lalu kamu membeli 2 ekor lembu yang terbaik, yang cantik, warna merah, lalu lembu itu dibawa balik, dan untuk apa dibawa balik? Diperjamukan, jamu pada jiran-jiran, dimasak, dijamu pada keluarga. Maka apakah pendapat kamu? Itu adalah satu kebaikan. Allah akan sanjung. Kalau ada orang boleh dia tiap pagi pergi pasar, beli lembu seekor ke, dalam hadis ni 2 ekor, beli lembu seekor ke, balik sebeli, panggil jiran-jiran, jamu makan. Hari-hari kemudian orang akan anggap orang ini baik, sepuluh, hebat, hari-hari jamu makan. Namun kata Rasulullah, jujur tak, ada yang lebih baik daripada itu. Apa dia ya Rasulullah? Sahabat nak tanya. Iaitu apabila berpagi-pagian kamu pergi ke masjid, pergi apa untuk sembahyang subuh? Tak ada lagi pergi masjid, duduk depan masjid. Bila kamu berpagi-pagian ke masjid, kemudian selepas kamu salat, kamu duduk di majlis dengan mengingati ayat-ayat Quran, mengingati kalam Allah dan menyampaikan, duduk memahami syariat ataupun memahami agama Allah. Ada majlis ilmu, ada orang duduk dalam majlis ilmu ni, selain daripada ada hadis-hadis mengatakan beberapa kelebihannya, di antaranya saya jumpa hadis malam dalam kitab, satu kitab yang biasa orang tabligh pakai, hadis yang bertujuh bahawa terjemah ilmu. Ada lagi kelebihan, orang duduk dalam majlis selepas sembahyang subuh, duduk dalam majlis mendengar sekurang-kurangnya, kalau tak 100% pun 10% pun dapat info-info yang masuk dalam jiwa dia untuk dia amalkan. Itu lebih baik daripada dia pergi ke pasar Aqib, pasar di zaman Rasulullah lah, beli 2 ekor lembu, jamu orang makan. Pahala tu besar, tapi besar lagi rupanya. Wallahu a'lam. Itu perkongsian yang pertama. Baik, pada pagi yang mulia ini saya menyambung lagi perkongsian kita pada yang lepas, tentu tentang ikhlas. Maka kata kitab ini diriwayatkan oleh dari Umar bin Al-Khattab, sahabat Rasulullah, khalifah yang kedua. Aku mendengar, katanya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang maksudnya, seluruh amal perbuatan tergantung kepada niat. Setiap orang beroleh apa yang diniatkan.
Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah kerana dunia yang akan diperolehinya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu maka dia akan mempenuhi apa yang diingatkan pada hijrahnya itu. Hadis ini dah saya baca maknanya pada pertemuan yang lalu, dan menunjukkan bahawa ikhlas tak ikhlas seseorang itu dalam amalan, punca yang pertamanya dia bergantung kepada niat dia. Maknanya niat dia itu memainkan peranan yang penting. Maka masuk kita ke satu tajuk yang disebut keutamaan niat. Walaupun perbincangan kita tentang ikhlas, nak mendapatkan ikhlas, rupanya ikhlas itu satu rumah, niat itu merupakan pintu rumah tersebut. Jadi niat itu pintu kepada nak mendapatkan ikhlas. Imam An-Nawawi, kita kenal sebagai Imam Nawawi yang mensyarahkan hadis 40 Rasulullah. Niat adalah ukuran kesahihan amal perbuatan. Jadi niat itulah sebagai kayu ukur. Dari tip dia nak menyukai jauh mana ikhlas kita dalam amal. Itu andaiannya lah, ataupun perumpamannya. Jadi niat itu adalah ukuran yang nak mensahihkan amal perbuatan seorang itu. Niat dia kerana Allah ke, atau niat dia ada bercampur-campur, atau niat dia tidak kerana Allah. Dia ada tiga bentuk. Satu niat lillahi ta'ala, yang ketiganya niat kerana dunia, tidak kerana Allah, yang tengah-tengahnya niat kerana Allah tapi campur-campur pula dengan dunia. Ada hal keduniaan. Jika benar niatnya, amalannya pasti benar. Maknanya bila ikhlas niatnya itu, maka amalannya sudah pasti confirm diterima oleh Allah SWT. Jika cacat niatnya itu, niat kerana Allah ada campur-campur, itu terpulang kepada Allah yang nak nilai. Jika niat itu tidak kerana Allah, kerana yang lain, siang-siang lagi Allah tolak. Niat apa itu, amalannya tidak diterima. Jika niat dia rosak amalnya. Kemudian kata seorang lagi ulama sufi, Ibnu Mubarak. Di antara ulama sufi, kalau kita baca kitab-kitab sufi, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab akhlak, nama-nama dia akan muncul lah. Ibnu Mubarak mengatakan, banyak amalan kecil yang kadang-kadang menjadi amalan besar kerana niat. Buat kecil je, kerja dia kecil je, tapi niatnya ikhlas, benar-benar kerana Allah, tidak ada sangkut paut yang lain. Maka kadang-kadang sisi Allah amalan itu besar. Contoh dalam satu riwayat menceritakan, kita kenal Imam Al-Ghazali, seorang ahli sufi yang pada peringkat awalnya dia seorang ahli politik. Dia ni ceritanya dalam sirah ini, dia banyak komen lah, banyak komen kerajaan yang memerintah pada zaman dia tu. Ini tak betul, itu tak betul, ini tak kena, itu tak kena. Itu Imam Ghazali, orang yang banyak komentar. Dan dia ni ada sekolah, dia menubuhkan sekolah, dan dia menulislah banyak kitab tentang komen-komen daripada pemerintahan kerajaan zaman dia tu. Kerajaan ni, pemerintah ni, khalifah ni buat ini tak betul, ini khalifah ni buat macam ni tak betul, masuk khalifah yang lain pula, orang ini khalifah ni tak boleh pakai. Itu Imam Ghazali pada peringkat awalnya. Kemudian setelah dia lama, dari hati dia pun terbuka, akhirnya barulah dia merasakan bahawa apa yang dibuat selama ini salah, dan dia pun baru masuk ke bidang sufi, menulis buku Ihya Ulumuddin yang kita jadi rujukan bagi kita di Nusantara. Kemudian menulis buku saya nama buku tentang nak menaikkan peringkat-peringkat amalan kita tu. Barulah dia jadi sufi, dan dia pun menulis banyak buku. Dan diriwayatkan juga ketika datangnya Tatar menyerang Baghdad, ketika itu Tatar ni dia musnahkan semua perbendaharaan Islam pada masa itu. Disebutkan banyak kitab-kitab yang ditulis oleh berbagai-bagai ulama, dijadikan jembatan, dibuang dalam sungai Dajlah sampai boleh timbul, sampai boleh jadi jembatan, kuda-kuda dia nak lalu. Maka dikatakan termasuklah juga kitab-kitab Imam Ghazali ini. Habis semua kitab dia yang bercilik-cilik ini tulis, dia komen tentang kerajaan dan pemerintah tu, habis kena umbat masuk ke sungai Dajlah. Tapi Allah selamatkan kitab yang ditulis ini, Minhajul Hamidin, Ihya Ulumuddin,
dan syarah-syarah daripada Ihya Ulumuddin. Kitab ni selamat sampai ke zaman kita menjadi panduan. Sehingga kan seorang imam mengatakan, salah satu Imam Malik, andai katalah ditakdirkan Quran dan hadis hilang dari muka bumi ini, maka Ihya Ulumuddin boleh menjadi rujukan untuk kita beramal dalam amal yang benar. Itu sikit lah. Jadi sedikit info. Jadi Imam Al-Mubarak ni kata ada amalan-amalan balik pada Imam Ghazali tadi. Jadi Imam Ghazali ni kita dah tahu hebatnya. Kita pun bayangkan tentulah kesufian itu menghasilkan pahala yang lebih. Namun ada satu riwayat lain mengatakan Imam Ghazali ini dimuliakan oleh Allah SWT dalam satu peristiwa. Allah angkat derajatnya. Mungkin dari zaman perolehan zaman banyak komen pada zaman sufi itu kerana ada satu ketika di mana ketika dia menulis kitab, dia tulis-tulis, tengah dia menulis itu datang seekor lalat ataupun lebah, riwayat kata lalat, riwayat kata lebah, sehingga dekat ujung pen itu. Pen dulu dia pakai celup, tulis. Jadi bila lepas celup tu adalah basah-basah dawat tu, jadi lebah tu dia hinggap sekejap situ, dia minum dawat tu, dia haus sangat. Jadi Imam Ghazali ni tadi tengah menulis, dia berhenti. Dia dengan penuh banyak rasa ikhlas ni, dia berhenti sekejap, dia bagi ruang, dia bagi peluang kepada lalat itu ataupun lebah itu minum. Bila lebah tu dah minum puas sampai tinggal separuh dawat tu, dia minum dawat, baru dia terbang. Baru dia menyambung penulisannya. Jadi ada yang menyebutkan di ketika itu ikhlasnya cukup tinggi. Dia berhenti sekejap, diam, bagi lalat tu ataupun lebah tu minum. Jadi semua ikhlas dia, ikhlas itulah maka Allah putar hati dia daripada seorang yang dapat, yang suka komen orang, akhirnya jadi seorang yang suka komen diri sendiri. Tasawuf ni, ilmu tasawuf ni, dia banyak membentangkan ilmu tentang kita komen diri kita. Mana silap kita, mana salah kita, mana yang patut kita buat. Itu tasawuf, dia komen, banyak tunjuk diri sendiri. Tapi kalau ilmu yang lain itu banyak tunjuk orang ni tak betul, orang tu tak betul, orang ni silap, orang tu cara sembahyang tak betul. Kalau tasawuf dia tahu, dia akan pakai 3 jari. Sebenarnya kita tunjuk orang 1 jari. Kita lupa 3 jari tunjuk kat kita. Sebenarnya aku yang banyak salah, aku yang banyak tak betul, aku yang banyak silap, aku yang banyak patutnya Allah murka. Jadi kita pun memperbaiki diri. Balik kita berbalik kepada Al-Mubarak tadi, banyak amalan kecil yang menjadi besar kerana niatnya. Dan kadang-kadang sebaliknya pula, ada amalan yang besar-besar, hebat-hebat, kita nampak pahala mesti besar. Rupanya kerana niatnya tak dinilai oleh Allah SWT. Kemen besar, orang derma RM10, dia derma RM5,000. Besar, memang kita pun bila tengok, hebat orang ni, dia bagi infak, bagi derma RM5,000. Kita pun sangka baiklah, tentulah pahala yang besar. Tapi di sisi Allah, rupanya Allah tak nilai. Sebab ada niat-niat yang negatif dalam jiwanya. Dengan sebab itu dalam kes menderma ni, berapa banyak kita nak derma pun, niat tu, niat untuk datangkan ikhlas tu yang penting. Dan seterusnya Fudail bin Iyad, dia pun ulama besar. Dia seorang qadhi di zaman Baghdad, kepentingan Baghdad. Sesungguhnya Allah menginginkan darimu niat dan kehendakmu. Jadi daripada apa yang Allah jadikan manusia ni, Allah berkehendakkan hati kita, niat kita. Bukannya amalan kita. Dalam hadis lain yang menyebutkan bahawa Allah menilai kepada hati kamu, bukan rupa cantik kamu. Tapi perbuatan itu pun perlu juga. Tapi yang menjadi nilai tingginya niat. Maka sehubungan dengan itu, keutamaan niat ini, maka dijelaskan di sini oleh pengarang kitab ini tentang betapa niat itu menjadi penting dengan beberapa hujah. Yang pertamanya dia mengambil firman Allah SWT. Firman ini, ayat ini selalunya kita kaitkan dengan kurban. Kita pun bangun kurban. Allah kata la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban kamu dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah SWT. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan ataupun niat kamu dalam melakukan kurban. Menyentuh tentang kurban. Kurban ni pula kita baru lepas.
melakukan kurban, maka kurban ini pula adalah satu perkara yang sunat muakkad bagi kita Syafi'i. Namun dalam mazhab yang lain dia meletakkan kurban ini wajib setiap tahun bagi yang ada kemampuan, yang ada kelebihan. Kita kira-kira duit kita bulan ni duit untuk makan apa cukup, ada lebih, wajib bagi dia berkurban. Pada mazhab yang lain lah, pada mazhab kita Syafi'i, sunat muakkad. Sunat muakkad ni maksudnya cenderung kepada wajib. Jadi dengan sebab itu kurban ni, kerja kurban ni jangan kita pandang sepi, jangan kita lepas pandang. Kita kena ambil tahu, kita kena ambil sungguh-sungguh. Nak apa itu meniatkan hati kita untuk sama-sama terlibat dalam kurban. Namun di sana adalah jalan-jalan keluar bagi yang tak mampu. Dia nak berkorban daging, lembu itu masuk sebahagian, dia boleh berkorban juga. Maksudnya korban juga korban masa dia pada hari itu, sama-sama jemaah untuk menunaikan korban, ataupun dia berkorban tenaga. Tapi sekarang dia banyak sikit ya, banyak tempat lah saya tengok, saya sedikit, dia tak buat lagi korban dalam bentuk kemasyarakatan di masjid. Pada dah ada undang-undang kena buat dekat tempat penyembelihan. Jadi kalau buat tempat penyembelihan, kita tak dapat nak terlibat lah. Alhamdulillah kalau tempat saya di kampung ni masih lagi korban secara lama dan tradisional, kita sama-sama orang ramai. Di sebelah tu masjid, nama dia Masjid Bilal Rabah baru. Dia tak ada buat korban. Sehingga dia tak buat korban, aku buat. Tapi oleh kerana di situ masyarakat taman yang bercampur dengan bangsa-bangsa lain, terutama orang India, dia komen lah. Tengok kena sembelih, dia pun komen lah. Maka perlu arahan, tak boleh korban di taman tu, kena buat di tempat persembelihan. Jadi penduduk taman tu tak dapat terlibat nak korban. Dia tunggu sampai daging datang baru buat kerja korban. Korban tu dah tak dapat. Itu sikit cabaran bagi kita lah, selingan tentang korban. Jadi ayat ni Allah kata kalau dalam pelaksanaan korban tu Allah tak pandang daging tu, Allah tak pandang pun darah tu, dan Allah tak nilai pun daging dan darah tu. Tapi yang Allah nilai niat kita melakukan korban, keikhlasan kita dalam melakukan korban. Baik, nanti dalam cerita korban ni, korban ni kadang-kadang kita dah buat di pengalaman lah, kerana terlibat dalam urus dia. Bila selesai korban, kata pepatah Melayu, rumah siap pahat pun berbunyi. Memang banyaklah komentar-komentar. Ada orang yang tak dapat daging, ada marah, ada orang yang macam-macam lah, macam-macam cerita. Jadi korban ni pun cabaran juga lah dalam keikhlasan kita. Kadang-kadang orang berkorban pula tuntut, mana aku punya daging, mana aku punya hati ni tak apa hilang. Sebenarnya dalam korban ni, bila kita nak niat nak korban, kita serahkan duit tu, serah ikhlas terus. Melainkan urus dia korban, nak ingat balik, ni bagian orang korban. Tapi jangan kita ada niat, kita masuk korban, aku nak daging nanti sekilo tak cukup, tidak pun 2-3 kilo, kerana Rasulullah 1/3. Jangan kita simpan, jangan kita simpan niat macam tu. Kita niatkan bagi terus. Melainkan ada rezeki, urus setiap korban nanti akan bagi kat kita. Terimalah. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya disebut tadi Allah telah melihat daging dan darah, tapi Allah tengok niat dan takwa kita. Niat itu yang akan melahirkan takwa kita kepada Allah SWT. Menurut Ibn Hazm, seorang ulama, niat merupakan rahsia bagi ruh ibadah. Tempat niat dan amal dalam amal perbuatan dan tempat ruh dalam jasad. Maka Ibn Hazm ini mengkiaskan pula, niat itu adalah ruh ibadat. Maknanya badan kita ni kalau cantik macam mana pun, ratu cantik 10 tahun betul-betul, masing-masing laki-laki pun menyimpan perasaan Allah cantiknya. Kalau dapat jadi bini aku, bahagia hidup dalam dunia ni. Kalau dapat jadi isteri yang cantik. Tapi bila dia nak mati, yang dia tak ada, dia tentang orang pun hadiah kita. Ambillah buat isteri, apa kita tak nak. Apa cantik macam mana pun, ruh dah tak ada, dah mati, orang tak nak dah. Tak nak dah, di make up pula mayat tu cantik memang cantik semua. Bagi kat kita contoh, bila kahwin buat bini, free, dia tak nak, dah tak ada ruh. Jadi begitulah dengan dikiaskan oleh Ibn Hazm ni, amal yang tidak ada niat yang baik, umpama amal yang tak ada ruh. Jadi amal yang tak ada ruh, kita kias kita tadi lah, ratu cantik 10 tahun, bagi kita dah mati, bagi kita tak nak. Itu juga Allah.
Apabila mempersembahkan amal kepada dia, amal kita, tapi amal dia cacat, kalau niat kita cacat, Allah tak terima. Jadi dengan sebab itu niat itu sangat penting, benda yang penting. Di samping amal itu pun penting juga. Badan itu penting juga. Kisah aku kiaskan balik pada tadi, batu canggih tu, kita nak bagi hati dekat dia. Hatiku dalam hatimu, tak sampai. Sedangkan kau tak mana-mana, orang yang berkasih, orang yang berkasih, kasihan. Dia kata cintaku tetap padamu, hatimu tetap dalam hatiku, hatiku dalam hatimu. Sekadar sebut, itu roh dia lah. Tapi orang ni tak mana-mana, tak jadi juga. Tak jadi juga orang ni. Dan pergi outstation dan tak pernah jumpa. Abdullah bin Mas'ud seterusnya pula memaparkan. Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang daripada anak murid Rasulullah, anak sahabat Mas'ud. Dia zaman Rasulullah tu ada 10 Abdullah yang jadi anak murid Rasulullah. Daripada anak para sahabat yang Islam peringkat awal, masing-masing dapat anak lelaki, jadi anak tu nama Abdullah, ada 10 Abdullah. Di antara ini Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Malik, ada 10 orang. Abdullah bin Mas'ud memaparkan, ucapan tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan amalan. Seperti tadilah, niat ke, apa tu ucapan ke, walaupun baik, kadang-kadang dia tak ada manfaat kalau tak dibuat. Jadi kena dua lah, niat ruh dengan jasad tadi, niat dan buat. Itu yang pertama. Yang kedua, niat seseorang itu kadang-kadang lebih sempurna daripada amalnya. Ada sebutlah banyak pertama tadi. Sabit bin Al-Banani, ada nama Banani ya, mengungkapkan niat seseorang lebih sempurna dari amalnya. Seseorang mukmin berniat melakukan ibadah pada waktu malam, berpuasa pada suatu waktu siang dan mendermakan sebagian hartanya, namun dirinya tidak mengikuti semua itu, jadi niatnya lebih sempurna dari amalnya. Kata Sabit Al-Banani ini pula, kadang-kadang dalam satu keadaan niat itu lebih besar nilainya daripada amal. Maknanya bukan dia niat kosongnya, dia niat dan dia nak amal, tapi dia tidak berkemampuan ataupun ada halangan-halangan. Umpamanya dia berniat malam ni aku nak solat tahajud, malam ni malam besar, malam tahun baru, 1 Muharram tahun baru, malam ni aku nak solat, aku ni nak start solat tahajud lah. Ataupun aku malam nak start nak buat solat. Tapi dia punya tidur itu kalau siang dia buat kerja berat, penat, lepas sampai subuh baru tersedar, tak dapat nak buat tahajud. Sedangkan masa tidur tadi dia nak niat betul, dan memang dia dalam niat tu nak buat tahajud, dan memang dia nak amalkan, dia dah siap launchingnya, apa tu, jam launchingnya, alarm dia dah siap. Memang dia niat sungguh-sungguh nak bangun tahajud. Sama dia biasa apa tu dia nak buat sebagai permulaan malam tahun baru nanti nak buat tahajud ataupun lain-lain, memang dia niat sungguh. Tapi langsung tak sedar langsung dia. Maka tahajud itu sudah dinilai oleh Allah SWT walaupun dia tak bangun. Itu maksud Sabit Al-Banani ni. Kadang-kadang niat itu lebih besar dinilai Allah daripada dia buat. Sedangkan kalau dia bangun tahajud pun, kadang-kadang ini yang berlaku zaman ni ya, saya perhatikan ni benda yang negatif. Kadang-kadang dia bangun tahajud, dia pun pergi ke handphone WhatsApp, salam tahajud, dia bantah. Dia ucap salam ke orang lain dan kawan-kawan yang lain. Sedangkan secara tak langsung dia tak sedar di situ. Dia ceritakan orang, aku sempat bangun tahajud malam ni. Dia terhantar salam tahajud. Orang membaca salam tahajud, salam apa ni, salam doa. Dan sekarang itu semua penipuan. Itulah kerja-kerja iblis. Dia tak boleh nak tolak kita, dia nak kurangkan pahala. Kita pun kononnya hebat nak ucap kat kawan salam tahajud. Indirect daripada itu, secara tak langsung sebenarnya kita ceritakan orang, malam tadi aku bangun tahajud, malam ni saya bagi salam salam tu tengok pukul 3, menunjukkan aku bangun tahajud, silap. Jadi kadang-kadang bangun tahajud tu, tahajud dia rosak kerana keadaan-keadaan macam tu. Dia nak tunjukkan orang ke, ataupun kalau guru saya bagi macam tu, dia datang ke masjid, seduh, dengan orang mentegur, dia ngantuk nampak, abang, yalah malam tadi tahajud,
Daripada pukul 3 sampai pukul 6, dia cerita kat orang. Malam tadi dia bangun tahajud, dia tersebut-sebut, dia menunggu dia orang nak teguh. Orang teguh dia, nampak ngantuk Ustaz. Yelah, malam tadi tahajud lama sangat, banyak rakaat tahajud. Kadang-kadang benda tu merosakan. Lebih baik kata-kata sahabat ni tadi, dia tak dapat bangun sedangkan dia niat betul-betul. Kadang-kadang itu lebih baik dinilai tinggi oleh Allah SWT. Contoh yang lain, satu Muharram ni masjid nak buat program macam tu. Ada tabung lah nak mengutip dana. Dia berniat nanti sebab nak buat apa tu, nak terima nak sekian-sekian banyak, nak bagi RM50 ke RM100 ke. Tiba-tiba dah balik rumah, kira-kira ada keperluan lain. Dia dah memang niat, dah sungguh-sungguh, dah sediakan dah duitnya tu. Ni besok di masjid nak bagi. Tiba-tiba ada keperluan lain, keperluan yang lebih mendesak. Susu anak dah habis ke, terpaksa beli susu anak, tak dapat terima. Niat dia tadi tu sudah dikira oleh Allah SWT. Dan kemudian kita ambil pada hadis yang lain yang maksudnya setiap kebaikan itu, setiap perbuatan kita dicantik oleh rakib dan rakib. Kita nak buat baik, kita niat buat baik, rakib dan cantik. Kemudian apabila kita melakukan perbuatan tersebut, dicantik lagi. Bila kita dah buat, akan diberi pahala 10 sampai 30. Adapun kejahatan, bila dia niat nak buat jahat, dia akan cantik. Tiba-tiba dia tak jadi nak buat jahat. Bukan dia tak dapat cantik dan tak buat jahat tu, malahan niat dia buat jahat tu pun dipadam. Jadi menunjukkan kita ni mudah buat pahala. Buat pahala lebih mudah daripada buat dosa. Tapi malam ni itulah, bila sampai ke akhirat, tiba-tiba dosa juga yang banyak. Kebanyakan kita nak. Jadi daripada Ibn Sabit tadi yang bersabit Abanani itu kata niat seseorang tu kadang-kadang lebih sempurna daripada amalannya. Diambil daripada firman Allah surah An-Nisa 95, tidak sama antara orang yang beriman yang duduk tanpa mempunyai uzur dengan yang berjihad di dalam Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan darjat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Surah An-Nisa ini cerita tentang perang Tabuk. Kian apa ni dipetik dari kisah perang Tabuk. Perang Tabuk ni peperangan Rasulullah nak berperang dengan Rom. Apabila mendapat perkhabaran Rom dah duduk, dah sampai ke sempadan Hijaz dekat Tabuk, dia datang menyerang, nak menyerang ke Madinah. Asal sebabnya kerana fitnah daripada orang-orang Arab yang duduk di Tabuk, masih itu belum Islam lah. Dia menyebarkan fitnah kepada Maharaja Rom. Dia kata Muhammad ni kat Madinah dah bersiap sedia nak menumbangkan kerajaan Rom. Jadi Maharaja Rom tu pun dengar laporan macam tu, dia pun menyiapkanlah bala tentera yang cukup besar pergi nak menyerang ke Madinah. Jadi maklumat itu sampai kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah pun merintahkan sebelum dia masuk ke sempadan Hijaz, kita kena pergi berdepan dekat sempadan, jangan bagi dia masuk ke tanah Hijaz. Maka siaplah, disiaplah tentera, bilangan tentera, tapi tak setandinglah dengan bilangan tentera Rom, berlipat kali ganda. Maka dalam keadaan itu, bila Rasulullah menyebut ramailah yang nak pergi berjuang sama. Ketika itu dah zaman kemuncak dah, orang dah ramai Islam. Semua semangat Islam, semua dah ada semangat, masing-masing nak pergi. Semua minta izin Rasulullah nak pergi. Hatta sampai orang buta pun, Maktum, tukang azan. Dia tukang azan di Madinah dia ada 2 orang. Satu Bilal, satu Maktum. Maktum ni dia buta. Maktum ni terkaitlah dengan surah Abasa wa Tawalla. Itu cerita tentang dia tu. Jadi Maktum pun yang buta pun nak pergi. Rasulullah kata tu, kamu buta apa yang kamu nak ayun? Nak ayun dah. Musuh datang pun mana kamu tahu tak? Tapi dia nak juga, dia nakkan syahid tu. Tu, orang yang tua cacat yang tembak jalan tu sini gitu, nak kat pedang pun tak berdarat. Jumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku nak pergi. Yang Rasulullah kata janganlah, tak payahlah, yang macam ni tak payahlah pergi. Kenapa? Memang dah tak boleh nak lawan. Kemudian tu dia akan menimbulkan masalah pula dalam perjalanan nak layan mereka ni pula. Kemudian yang orang yang gagah-gagah pun nak pergi tapi kenderaan tak ada, kuda tak cukup. Kemudian
kata perjalanannya jauh sangat. Tak apa, kami akan hafid tapak kaki kami dengan satu. Rasulullah kata janganlah. Jadi orang yang nak pergi semua ni, maka pergilah rombongan angkatan pertama. Maka yang nak pergi semua tak dapat, Rasulullah tak izin. Dia menangis. Allah kesan atas nasib dia. Kenapa aku ditimpa, tak dapat nak pergi. Kalau tak boleh, ada can nak dapat syahid. Maka orang yang demikian tu, disebutkan ayat ni, Allah nilai akan lebih besar pahalanya, sehingga kan sama dengan orang yang pergi dan terpaksa mendaki bukit, turun bukit, menghadapi panas ketika itu pula musim panas yang terik, cabaran. Kemudian dengan cabaran dalam hausnya, macam-macam cabaran lah, penat di berjalan, semua itu Allah kira pahala-pahala. Dan orang yang tinggal menangis dari bawah yang tak dapat pergi, Allah bagi pahala tersebut. Kenapa? Kerana daripada niatnya. Niat dia memang sungguh-sungguh nak pergi. Dan daripada situ adalah cerita orang munafik. Orang munafiknya dia juga niat sungguh-sungguh nak pergi, tapi atas apa tu, mujizat Allah tahu ini pergi bukan ikhlas. Ini pergi nak menuju munafik. Itu tak dapat pahala. Itu cerita munafik lah. Tapi sahabat-sahabatnya tadi Allah rakamkan, Allah ceritakan dalam surah An-Nisa ni bahawa mereka ni Allah nilai besar pahalanya. Sama dengan orang yang pergi, ataupun malahan ada yang lebih dapat pahala daripada orang yang pergi. Sedangkan dia duduk je di Madinah, tak pergi pun. Ketika niat seorang hamba benar, maka terjadi berbagai ketika niat seorang hamba itu benar dan terjadi berbagai kendala sehingga ia berhalangan melakukan amal yang maksud, kait dengan tadilah orang yang berniat itu dikategorikan telah beramal, macam contoh yang Allah bagi dalam firman ini tadi. Maka dengan sebab itu kita jangan terlepas pandang dengan bab niat kita itu sentiasa kita renew, kita top up. Macam mana kita selalu top up handphone kita, tinggal sikit dah top up. Niat pun kena begitu, top up selalu, kena berbetulkan selalu. Yang ketiga, dalam tajuk ketiga, niat baik tidak akan ditangguhkan sekalipun amal yang tertunda. Sebahagian amal yang bersifat fizik dan diperintahkan oleh syarak seperti hijrah kadang-kadang tertunda. Kondisi demikian terjadi kerana Islam telah tersebar luas. Contoh lainnya seperti silaturahim. Ketika seorang tidak mempunyai sanak sekeluarga, mesti demikian niat baiknya dia berlaku selamanya tidak ada pernah ditangguhkan. Baik, yang ketiga ni maksudnya niat yang baik itu dia tetap juga akan dapat pahala walaupun dia dah tertangguh, dia tak dapat nak dilaksanakan, tapi dilaksanakan dalam bentuk lain. Pertamanya dia beri contoh tentang hijrah, kita tak dapat nak bayangkan macam mana hijrah. Contoh yang keduanya silaturahim. Kita nak menyambung silaturahim dengan ayah kita, kalau masa ayah ada. Sekarang ni masa datang ayah pun dah tak ada, mak pun dah tak ada, orang kali macam saya lah, ayah dah tak ada. Tapi bab silaturahim itu masih boleh kita teruskan. Kita ziarahi mak-mak saudara kita, kita ziarahi pak saudara kita, ataupun kita ziarahi sepupu-sepupu kita. Itu dah jauh dah tu. Tapi ada kait keluarga darah dengan mak dan bapak kita, sama juga pahalanya kita menziarahi mak bapak kita dengan niat lah. Aku nak ziarah mak bapak, ada ziarah kubur, baca apa-apa lebih kurang, itu ziarah pula. Hingga kan ada hadis yang menyebut orang yang pergi bersilaturahim dengan sahabat baik ayahnya, seolah-olah pahala dia sama dia menziarahi ayahnya. Dia melayani ayah dia dengan baik, khabar ayah tu, apatah lagi dengan selalu mara yang lain. Jadi bab silaturahim ni pun dalam satu bab lain jangan kita lupa. Kerana silaturahim ni banyak perkara-perkara yang dapat jaminan daripada Allah SWT kalau kita positif tentangnya, dan banyak daripada ancaman-ancaman daripada Allah sendiri orang yang berpandangan negatif dan tidak melaksanakan silaturahim. Silaturahim ni cumanya dalam silaturahim ni adab dijagalah. Kalau dah sepupu, dah dua pupu sepupu, dua pupu, tiga pupu, itu adab orang. Kalau dengan mak saudara yang kahwin, suami dia mak saudara kita adik-adik, tapi mak saudara tu dia kahwin, sebab dia kahwin dengan mak saudara kita jadi mak saudara. Itu kena jagalah adab tu.
ada moral, ada kala yang telah disusun, tapi niat ziarah silaturahim itu masih lagi dinilai sebagai nilai macam mana kita berziarah mak bapak kita. Baik, seterusnya ini penting juga. Yang keempat, siapa yang menjadikan niatnya itu untuk amal akhirat, ia bahagia di dunia dan di akhirat. Banyak hadis yang menyebutkan tentang perkara ini. Di sini dipetik satu firman Allah surah Al-Isra ayat 18-19 yang bermaksud sesiapa yang menghendaki kehidupan sekarang, yakni dunia, niat dia itu, dia pergi niat, dia keluar kerja, pasal niat nak cari duit, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kendaki bagi orang yang kami kendaki. Kemudian kami sediakan baginya akhirat neraka jahanam. Ia tidak akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan ia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik dunia dan akhirat. Itu Allah sebut, Allah declare sendiri, orang yang keluar dalam melaksanakan satu tugas niatnya kerana dunia, maka Allah bagilah dengan segera dunia itu, tapi ada ujung kepada yang Allah kehendaki. Maknanya ada kandanya, ada waktu-waktunya, orang kerja niat dunia tak dapat pun, itu Allah tak bagilah. Tapi lazimnya apabila dia berniat untuk kehidupan dunia, Allah bagi. Tak kira ada iman ke tak ada iman ke. Dengan sebab itu kita jangan rasa tersinggung, jangan rasa gelik orang kafir lagi kaya. Tak, Allah bagi dia niat dia nak kaya, Allah bagi dia. Tapi niat ujungnya Allah kata ancamannya di akhirat besok. Dia tidak akan mendapat bahagian apa-apa yang dia usahakan di dunia ini. Malahan kalau terlalu sangat meneraka, ancamannya neraka di akhirat. Ada pun sebagainya orang yang keluar dia daripada rumah nak melakukan amal dunia ke amal akhiratnya, niatnya kerana akhirat, kerana Allah, maka Allah bagi dua-dua. Yang tadi niat dunia, Allah bagi dunia, tapi kepada orang yang Allah pilih. Maknanya dia tak dapat. Tapi yang niat untuk akhirat, Allah akan bagi. Tak ada Allah semua yang pilih, bagi dunia dan akhirat. Dia dua-dua dia dapat. Dia pergi kerja dengan niat lillahi ta'ala, nak cari nafkah. Dia pun kerja, dia dapat pahala untuk nak menafkah keluarga, dan dia dapat duit gaji. Hujung bulan dapat duit gaji. Duit tu dia akan nafkah. Dua-dua dia dapat. Tadi yang tadi niat dunia, dia nakkan gaji kadang-kadang dia dalam niaga tak jadi niaganya, waktu untung jadi bankrupt pula. Waktu untung jadi rugi. Kalau tak bankrupt pun rugi. Dia tak dapat. Tapi orang yang niat akhirat, dia dapat. Berniaga dia perlu untung selalu, tak untung banyak, untung separuh, tak untung separuh, untung sikit, maknanya dia tak rugi. Dia tak akan mengalami kerugian dan untung, dan malahan akhirat dia untung. Dah confirm untung, tak ada rugi. Kalau dunia ni mungkin ada ruang-ruang untuk rugi, tapi akhirat tak ada ruang untuk rugi, semua untung. Jadi dengan sebab itu, kita kata tadi, kena top up niat kita, niatkan selalu untuk akhirat. Dan bagaimana tajuk yang dulu kita dah bincangkan, niat ni, ikhlas ni selalu tercabar. Kadang-kadang kita niatkan kerana Allah, kemudian dicabar, ada niat-niat lain. Niat-niat lain tu kita perlu top up selalu, sedarkan ini, Allah. Masuk niat-niat lain, nak tunjukkan orang ke, nak khabarkan orang kita buat baik ni, ada niat itu, jangan buang-buang. Itu kena ingat, kena top up selalu. Orang yang berniat, tanya seterusnya, orang yang berniat baik selalu menerima pahala dan selama dia patuh. Ini pun juga, orang yang selalu berniat baik, ini pun penting juga. Dia niat baik dan dia istiqamah dalam melakukan kebaikan itu sampai satu tahap dia tak dapat nak buat lagi dah kerana keuzuran ke, kerana halangan lain. Bagi sisi Allah, Allah terus kira. Contoh paling mudah, orang biasa datang jemaah, subuh datang, maghrib datang, isyak datang, zuhur, asar datang, istiqamah dia berjemaah, sampai satu masa, contohlah kita buat contoh, dia ada kecil manis, makan
baik. Sampai satu masa, na'udzubillah, kaki dia kena potong. Dah dia tak dapat nak datang masjid. Allah, dia pun kesan. Kaki tak ada, dia pun tak dapat masjid. Dia pun sembahyang di rumah lah. Namun kalau dia seorang yang niat dia selalu, masa dia sehat dia selalu berjemaah masjid, tak pernah miss. Kalau miss pun adalah sesekali ada sebab. Kerana tak pernah miss langsung, ada juga miss tapi dengan ada sebab. Selalu datang sampai satu tahap bila dia dah sakit, kaki dah tak ada, dia pun tak datang. Allah kira juga semayang dia kat rumah tu sebagai semayang berjemaah. Itu pula dalam tajuk istiqamah. Pentingnya istiqamah tu pula. Kita dah buat selalu dengan niat yang baik, sampai satu masa tak boleh. Ataupun kita orang bisnes berjaya, tiap-tiap bulan kita keluar kat masjid, bagi sekian banyak istiqamah, bagi support masjid, apa masjid nak buat program support. Tiba satu masa ditakdir Allah, bergerak pula dia, kilang dia terbakar ke, bisnes dia jatuh, sudah tak dapat nak bagi masjid pun dulu tak maaf lah, saya dah tak ada modal. Allah tetap kira, tetap kira sebagaimana dulu istiqamah dia buat tiap-tiap bulan, dia bagi support, dia bagi infak ke masjid, sehingga satu masa terhalang dah, bisnes dia tak jalan lagi, dia pun dah tak ada modal, dia pun tak bagi lagi, tapi Allah tetap kira. Itu maksud orang yang berniat baik selalu menerima pahala selama dia patuh. Mana selama patuh, selama sebelum itu dia istiqamah melakukan kebaikan tersebut. Kena set up aja diri kita masing-masing. Baik, yang ketujuh, ini penting. Niat itu dia akan mengubah adat menjadi ibadat. Jadi kita kalau buat satu amal, kalau tanpa niat, maka amal kita itu jadi adat lah, jadi kebiasaan. Biasa buat, ada tamu lah, ada tung dan jalan, masuklah duit, adat lah biasa. Kalau tidak pun sekurang-kurangnya jalan dia senyum. Kenapa senyum? Karena senyum itu pun sedekah. Dia masuk. Baik. Tapi kalau diniatkan atas perbuatan kita itu, maka barulah dia menjadi ibadat. Dapat pahala. Kalau lalu itu masuk tanpa niat, lalu begitu je lah. Jadi niat itu sebagai unsur yang akan membezakan di antara ibadat dengan adat. Habislah cerita bab niat itu, apa yang kita perlu ambil daripada fiqahnya. Macam saya kata tadi, niat kita itu perlu kita perbaharui selalu. Perlu kita, istilah tadilah taubat selalu. Perlu kita sentiasa ingat balik apa yang kita niat, apa yang kita telah buat, adakah apa yang buat ni niat dia betul. Maknanya kita kena selalu memperbetulkan niat-niat kita. Kerana niat adalah, sebagaimana kita dah tahu, dah maklum, dialah tempat Allah menilai kepada hamba itu benar atau tidak, nak diterima ke tak terima, nak ditolak, ataupun nak diberikan pahala yang banyak ataupun macam mana. Jadi niat. Dengan sebab itu saya menyeru kepada diri saya dan selalu kongsikan dengan tuan-tuan, kita perbaikilah selalu niat-niat kita. Mudah-mudahan dengan niat itu akan memperolehi, menghanakkan lagi, membiarkan lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Kadang dalam Islam itulah baiknya, ada satu benda baik yang kita buat, benda baik itu dia boleh beranak, dia boleh membiak kepada benda-benda baik yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi dengan itu mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah SWT daripada hamba-hambanya yang soleh. Masalah kalau mati, kita doakan mudah-mudahan rohnya digolongkan bersama dengan orang-orang yang solehin. Kenapa tidak sebelum kita mati didoakan orang? Masa kita hidup ni kita berusaha, kita beramal supaya besok kalau tak ada orang nak doakan kita pun, kita dilupai orang, tapi Allah sendiri yang meletakkan nanti roh kita bersama-sama orang yang soleh kerana kita soleh. Bukan sekadar nama kita soleh, roh kita pun soleh dan Allah terima roh kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Sekali itulah perkongsian saya pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama, terutama kepada saya sendirilah yang bercakap. Mudah-mudahan Allah pilih kita di kalangan tadi hamba-hamba yang soleh. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala